Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam video seni bersama dengan Cikgu Syukri Hassan, guru pendidikan seni anda. Okey, video kali ini kita nak belajar buat mozaik dan juga catan. Kita nak gabungkan catan dengan mozaik. Apa yang dikatakan catan, apa yang dikatakan mozaik. Untuk anak-anak tahun 5 video kali ini kita cikgu buat untuk anak-anak tahun 5 kita nak belajar unit 7. Unit 7. Okey. Bunga kekwa mekar. Kita nak buat tajuk keindahan bunga kekwa. Okey, jadi anak-anak sebelum kita nak belajar, kita nak buat karya, kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan catan, apa yang dimaksudkan dengan mozaik. Bila kita dah faham apa itu catan, apa itu mozaik, barulah kita boleh buat karya dengan baik. Dan pada ketika kita belajar tu nanti, masa itulah baru kita tahu penggunaan bahasa seni visual. Yang ada di dalam tu unsur seni dan juga prinsip rekaan. Jadi apa lagi? Keluarkanlah buku ni. Okey, buku teks sebagai rujukan utama kita. Okey anak-anak, cikgu nak tunjukkan contoh bagaimana dikatakan mozaik. Kalau tengok dalam buku teks ni dah ada contoh-contoh yang diberi. Okey, contoh mozaik yang begini, begini dan begini. Okey, seterusnya kalau tengok pada muka surat yang seterusnya pun ada diceritakan contoh-contoh mozaik. Okey, yang ni cikgu akan perincikan sekejap lagi. Tapi sebelum tu cikgu nak tunjukkan beberapa contoh karya catan dan juga mozaik yang menggunakan pelbagai media. Okey, yang pertama. Okey, kita ada yang pertama. Ini dia. Okey, ini karya catan. Karya catan ni dihasilkan oleh Cikgu Ju. Okey, saya pinjam karya dia. Okey, menggunakan cat air. Dia ni sebenarnya dia ada cermin kat depan ni, jadi nampak berkilat sikit. Okey, menggunakan cat air. Okey, ini karya catan yang pertama. Kemudian kita ada karya catan yang kedua. Contoh macam ni. Okey, yang ni menggunakan akrilik. Akrilik yang dibuat atas kanvas. Kanvas. Okey, ada kayu kat belakang ni. Okey, kanvas ni kain lah, kain tebal yang disapukan cat di atas ni. Cat akrilik. Okey, yang tu kedua. Yang ni yang ketiga, kita gunakan cat minyak. Cat minyak ni dia lebih legap. Okey, permukaannya lebih berkilat. Bila kita pegang ni, kita dapat rasa jalinan kasar pada dia punya tekstur itulah, jalinan pada kanvas yang terhasil menggunakan cat minyak. Okey, ni catan cat minyak. Okey, itu contoh-contoh catan, contoh yang mudah cikgu bagi. Kemudian kita tengok contoh mozaik. Contoh mozaik menggunakan kertas warna. Okey, ni contoh. Okey, menggunakan kertas warna. Mudah saja. Cara nak buat dia macam mana? Dia macam collage. Tapi kalau collage tu dia bertindih. Okey, untuk mozaik dia tidak bertindih. Maka kita tampal kertas warna tu, dia ada jarak di situ, ada ruang. Kita dah belajar prinsip rekaan, prinsip kata apa, kita belajar unsur seni ruang. Setiap kertas yang ditampal ni, kita nampak petak-petak tu kan. Dia petak boleh, panjang macam ni pun boleh. Sebenarnya tak kisah, nak melengkung pun boleh. Yang penting bila kita tampal tu dia tidak bertindih. Bila tidak bertindih, dia ada sempadan, ada ruang, maka jadilah mozaik. Ini contoh menggunakan kertas warna. Okey, ini satu lagi mozaik menggunakan pelbagai media. Okey, ada kertas warna, ada kertas kad. Okey. Kemudian ada batang aiskrim. Kata di tengah-tengah ni ini kita gulungkan kertas. Kalau ingat lagi lah masa tahun 4 dulu anak-anak pernah buat projek ni, betul tak? Okey, ini mozaik juga. Okey. Dan satu lagi, yang paling senang, mozaik yang paling mudah, kita ambil gambar. Okey, macam ni. Okey, kita ambil gambar, kita potong gambar tu. Ni gambar ni dia gambar dah print tau sebenarnya. Jadi kita potong gambar tu, kita susun. Kita jadikan macam ni. Ni dalam frame, jadi dia berkilat sikit. Ada cermin kat depan ni. Okey. Ini yang paling mudah. Mozaik yang paling mudah, kita ambil kertas, kita potong, kita tampal. Kemudian kita tentukan jarak setiap sempadan antara cebisan-cebisan gambar yang tadi. Okey anak-anak, faham beberapa contoh mozaik dan juga catan. Okey, apa lagi? Jom kita tengok apa yang ada dalam buku teks kita. Jom. Okey anak-anak, ini dia buku teks kita unit 7 bunga kekwa mekar. Pastikan anak-anak juga ada buku teks di setangan bila cikgu menerangkan, memberi nota dan penerangan tentang tajuk ni, anak-anak mudah faham lah. Okey, kita tengok dulu
apa yang terkandung dalam ni. Okey, bila sebut bunga kekwa, mungkin ada antara kita yang tak perasan bunga kekwa tu macam mana rupa dia. Okey, di sini cikgu lampirkan beberapa keping gambar bunga kekwa sebagai panduan untuk anak-anak. Okey, kita terus kepada kita punya isi pelajaran. Kita tengok kat sini mozaik. Okey, sebenarnya cikgu dah terangkan sepintas lalu apa itu mozaik. Okey, mozaik ialah hasil karya seni yang menampakkan sempadan ruang atau garisan pemisah di antara dua bahagian. Okey, kalau kita tengok gambar ni kan, kita nampak tak? Di setiap antara kepingan tu ada ruang hitam yang menunjukkan sempadan. Okey, jadi setiap kepingan kertas tu ataupun kepingan mozaik tu, dia tidak bercantum, tidak bertindih. Itu maksud dia, ada sempadan ruang atau garisan pemisah. Okey, teknik ini dihasilkan secara tampalan, lukisan, catatan dan digital. Digital ni apa maksud dia? Okey, digital ni maksudnya lukisan digital lah. Mungkin kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkandung yang ada di dalam komputer kita. Contohnya kita gunakan Adobe Illustrator ke, Adobe Photoshop ke dan sebagainya lah. Okey, Paint ke, tak kisahlah kan. Okey, kemudian catatan. Catatan pula ialah hasil karya seni dua dimensi yang dihasilkan dengan media basah seperti cat air dan cat poster menggunakan teknik-teknik tertentu. Okey. Kat sini cikgu ada contoh dua. Satu cat air. Ini dia cat air dalam tiup ni. Okey. Dia tulis kat tepi tu. Kalau nampak watercolor. Kita zoom sikit. Okey, watercolor. Okey, yang ini ialah cat air. Okey, kemudian kita ada satu lagi yang dipanggil cat poster. Yang ni biasa anak-anak guna di sekolah. Okey. Okey, cat poster, banco poster color kan. Bukan nak jual jenama dia, tapi yang ni yang biasa digunakan di sekolah-sekolah. Okey. Jadi terpulanglah, kita nak gunakan cat air boleh, cat poster pun boleh. Ikut mana yang mudah. Okey. Mana yang kita ada itu kita gunakan. Kemudian kita tengok di sini mozaik dan catatan digunakan untuk menggambarkan sesuatu peristiwa dan keadaan. Gabungan aktiviti ini dapat menghasilkan satu karya yang indah. Contoh karya ada dalam buku teks ni. Gambar ni bunga kekwa mekar ni. Sekali kita tengok bunga ni macam bunga matahari macam bunga daisy tu kan. Okey, kita baca sikit apa yang terkandung di sini. Kita tengok atas tu, tampalan mozaik akan memberikan kesan jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okey anak-anak, cikgu rasa kebanyakan anak-anak dah belajar bahasa seni visual kan. Jalinan, kesan permukaan sesuatu objek. Kalau objek tu kasar, tu jalinan sentuh. Kalau kita pegang licin rata je, macam buku ni kan, buku ni cikgu pegang, ini ialah kita nampak macam jalinan sentuh, tapi kita pegang licin, tu jalinan tampak. Okey, berbeza yang cikgu contoh tadi kan. Kita tengok kat sini. Okey, kita rasa ni permukaan ni, okey, ini ialah jalinan sentuh, sebab dia kasar. Okey, kita rasa kat sini. Okey, kat sini ada semut kat situ. Okey, ini jalinan sentuh. Permukaan tu kita dapat rasa. Kalau licin rata tu, itu jalinan tampak. Okey, dia berbeza dengan jalinan sentuh tadi. Okey, kemudian penggunaan warna. Kita tengok situ, warna kuning ni. Penggunaan warna yang terang seperti warna panas dapat menarik perhatian. Okey anak-anak, warna panas biasanya merah, kuning dan jingga. Okey, itu warna panas. Kalau warna sejuk, hijau, biru dan ungu. Ingat Kemudian penegasan. Penegasan ni ialah salah satu prinsip rekaan dalam bahasa seni visual. Okey, penegasan adalah pada saiz bunga yang lebih besar dan menonjol. Bila sebut penegasan, maksudnya apa yang nak ditonjolkan. Okey, orang kata kalau kita letak tu antara dua tiga barang, mesti ada satu yang nampak lebih menonjol ke depan, nampak lebih berbeza. Okey, contohnya kalau kita tengok gambar ni kan, secara tak langsung kita nampak fokus pada bunga ni. Bunga ni besar. Okey, ni mungkin latar langit. Okey, ini bawah ni daun. Okey, ni ada bunga satu lagi. Okey, jadi bunga yang depan ni dia lebih menonjol. Itu yang dikatakan penegasan. Okey. Di sini juga wujudnya kontra kalau kita tengok kontra warna. Okey, ada warna sejuk, ada warna panas. Alright, kemudian kita pergi petak yang keempat ni, kepelbagaian. Kepelbagaian juga merupakan prinsip rekaan. Dapat diperhatikan pada variasi rupa dan warna. Okey, rupa. Rupa apa ni? Okey, setiap bentuk-bentuk ni dia ada rupa dia kan. Ada rupa geometri, ada rupa organik, ada
Jadi kat situ wujudnya kepelbagaian daripada segi rupa. Bila ada rupa adalah saiznya. Saiz juga berbeza-beza. Warna juga berbeza-beza. Okey, ada warna yang cerah, ada warna yang gelap, ada warna panas, ada warna sejuk. Dan pelbagai lagi. Okey, sedikit informasi kita tengok di bawah ni. Okey, sedar tak sedar kat negara kita ni ada satu mozaik yang bersaiz besar. Mural mozaik di bahagian hadapan Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, dihasilkan oleh Ismail Mustam. Okey, mural ini siap pada tahun 1961. Cikgu pun tak lahir lagi. Dan telah menggunakan sebanyak 1.4 juta keping mozaik. Masya-Allah, banyaknya. Kita tengok kat sini kan gambar ni. Okey. Bayangkan ada lebih kurang berapa tu? 1,5 juta kepingan mozaik ditampal pada dinding ni. Banyak tu. Okey, kita pergi kepada kita tengok ni bahagian atas ni ada sedikit lagi nota. Karya catan menggunakan cat poster yang dihasilkan di atas mozaik kulit telur. Kulit telur sebenarnya Yang cikgu duk cerita-cerita bunga ni tadi. Okey, kulit telur. Tahu tak kulit telur tu macam mana? Takkan tak tahu kan. Ini dia. Okey, cikgu ada contoh. Ini dia kulit telur yang dah dipecahkan. Isinya kita dah makan. Tinggal kulit je. Sebelum nak guna kulit telur ni, kita kena basuh lah dulu kan. Okey. Susunan mozaik kulit telur dihasilkan terlebih dahulu dan di atasnya akan dihasilkan karya catan. Catan tu maksudnya, catan ni kata dasar dia cat. Jadi mengecat lah. Ambil warna, sapu. Mudah saja. Okey, seterusnya kita pergi pada galeri mozaik dan catan. Kat sini ada beberapa contoh karya yang menggunakan teknik mozaik. Gabungan karya mozaik dan catan boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah. Mari lihat contoh karya mozaik dan catan. Okey, ni yang pertama, karya mozaik daripada karya catan. Okey, catan yang dah siap tu dipotong, ditampal. Okey, karya ini dihasilkan daripada karya catan yang dipotong mengikut rupa segi 4 dan disusun semula. Mudah saja. Kita ada gambar catan, kita potong je. Okey. Yang ini pula karya catan berlatarkan mozaik. Karya catan ini dihasilkan dengan menggunakan media basah. Latar karya digubah seperti susunan mozaik yang mengelilingi objek utama. Okey. Kat belakang ni kalau kita tengok, kat belakang ni ada line putih-putih tu kan. Itu garisan sempadan dia. Okey. Yang bunga periuk kera ni dia tak ada garisan sepadan. Nampak tak? Jadi dia tampal terus. Okey, tu gabungan. Kemudian karya mozaik berlatarkan catan. Yang mozaik hanya ikan dan bunga teratai tu. Okey. Jadi bahagian latar air dan juga batu di belakang tu tidak dipotong. Okey. Dia tak ada sepadan. Okey, yang ni pun kita boleh guna, tak ada masalah. Okey, karya ini merupakan karya catan. Objek utama dipotong dan disusun semula secara susunan mozaik di atas latar catan. Okey, kita pergi pada muka surat seterusnya. Okey, kita tengok ni. Eksplorasi mozaik dan catan. Berdasarkan contoh-contoh karya yang telah dipelajari, mari teroka pelbagai media dan teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan gabungan mozaik dan catan. Okey, teliti perbezaan yang wujud. Ni kita tengok. Setiap media tu bila kita hasilkan, dia ada dia punya efek dia, kesan-kesan dia tu kan. Okey, kalau tengok sini media, okey ada kulit kerang, kertas warna, kulit telur, pensel, pensel warna, pen penanda, pen teknikal, cat air, cat poster. Banyak tu. Kita tengok apa cikgu tu cakap. Comel ni cikgu ni. Okey, jalinan dapat dihasilkan dengan media yang digunakan semasa eksplorasi. Okey, kenal pasti jenis jalinan yang dihasilkan. Jalinan sentuh atau jalinan tampak. Okey, biasa kalau kita guna media kering macam pensel ni, pensel, pen, pensel warna dan sebagainya tu. Okey, yang ni akan menghasilkan kesan jalinan tampak. Tapi kalau kita guna kulit telur macam ni, kulit telur, kita gunakan kulit kerang, yang ni akan menghasilkan jalinan sentuh sebab dia kasar. Okey. Medianya kita dah nampak, kemudian teknik. Teknik biasalah tampalan lah. Kalau tak tampal macam mana kan? Yang ni lukisan. Okey, dan yang ni catan kering atas basah dan catan basah atas kering. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, hasilnya. Nampak tak kulit kerang bila disusun? Cantik sangat kan? Okey, ni hasil dia. Okey, kesan jalinan sentuh yang dihasilkan dapat dilihat dan dirasa melalui sentuhan. Sentuhan dengan apa? Dengan jari kita lah kan? Dengan tangan kita ni. Kita pegang, kita dapat rasa. Okey,
Daripada kulit telur tadi dia jadi macam ni. Okey, kemudian ni pensel. Ini akan menghasilkan jalinan tampak. Okey. Anak-anak nampak ni kalau gunakan pensel warna. Ni kalau pensel saja warna hitam putih je lah. Kalau pensel warna dia ada warna. Kemudian pen penanda. Pen penanda ni apa? Marker pen lah. Mudah saja anak-anak. Okey, kemudian pen teknikal. Biasanya sekolah rendah ni kita jarang guna pen teknikal tapi boleh juga guna, tak ada masalah. Kemudian cat air, ini cat poster. Efek dia lain Kalau cat air ni dia lebih lut sinar. Okey, dia punya warna tu nampak lebih ringan. Kalau cat poster ni dia lebih berat, dia lebih legap. Okey, kat bawah ni ada kesan dia. Kesan jalinan tampak yang dihasilkan dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasa melalui sentuhan. Okey, yang ni pula kesan jalinan tampak, kesan jalinan tampak. Okey. Bila kita pegang tu permukaannya rata sahaja. Alright. Sedikit informasi. Hasil mozaik perlu menampakkan ruang dan garisan pemisah di antara dua bahagian yang digunakan. Makanya kalau kata anak-anak bertindih, dia dah tak jadi mozaik. Dia dah jadi collage. Jadi kita kena pisahkan dia. Wujudkan ruang sempadan yang warna putih ni. Kalau tak nak warna putih, warna lain pun boleh. Contohnya macam ni kan. Dia gunakan warna hitam sebagai warna latar dia. Tak ada masalah. Tu pun boleh. Okey, kita terus pada muka surat 62. Okey, keindahan bunga kekwa. Okey, kita zoom sikit. Okey, anak-anak nampak tajuk ni. Okey, ini ialah langkah kerja nak menghasilkan bunga kekwa mekar. Okey, muka surat 62, 63 dan 64. Okey, ada banyak kan. Sampai 65. Okey, kalau cikgu nak terangkan satu persatu, tak apa. Memang lama. Tapi anak-anak perlu tahu sebab sebelum kita nak buat karya, kita kena tahu teknik dan proses untuk menghasilkan sesuatu karya. Okey, apa bahasa seni visual yang digunakan dalam pengkaryaan kita tu nanti. Okey, dia kata tengok tu perkembangan idea, kita ambil gambar. Ni dia ni bunga kekwa. Sekali kita tengok macam bunga matahari, macam bunga daisy pun ada kan. Samalah tu. Okey. Nampak ini lakaran idea. Pilih dulu nak yang macam mana. Okey, dia ambil lakaran ketiga sebagai pilihan. Okey, kemudian penentuan bahan. Bahan cikgu dah cerita di awal tadi. Okey, kena pasti bahagian mozaik dan catatan, pilih media dan teknik catatan yang sesuai. Okey, kemudian ini gambaran yang dipilih tadi Okey, bahan-bahan ni dah ada kat situ. Kalau pepatung tu nak buat apa, guna catatan, cat poster, kertas lukisan. Okey, kalau ini latar belakang, mozaik, cat poster, kertas lukisan. Kemudian sayap pepatung, mozaik, kulit telur. Cikgu dah cerita tadi. Kemudian bunga kekwa, catatan, cat poster, kertas lukisan. Kemudian daun. Okey, daun ni boleh guna mozaik dan juga board impra. Cikgu tak ada board impra, tapi kita gunakan kain fat. Okey, ni dia kain fat. Dia berbulu-bulu sikit. Okey. Kemudian kad keras. Kad keras tu kad yang macam mana? Okey, dah diterangkan awal tadi. Okey, kad macam ni okey, keras ni. Dia tebal, okey. Nampak belakang dia putih. Ini ada orang panggil dia mounting board. Boleh juga, tak ada masalah. Kemudian langkah yang ketiga dia kata cepat cikgu ni. Okey, tengok C. Penghasilan karya. Terus langkah ketiga. Yang ni tak cerita lagi. Okey, lukis bunga kekwa pada kertas lukisan yang pertama. Nak lukis pakai apa anak-anak? Pakailah pensel. Pensel biasa, pensel 2B ni pun boleh. Tak ada masalah kan. Guna ni je. Pastikan ada pemadam bersama. Nanti kalau tersilap boleh padam terus. Kemudian dia kata yang kedua, warnakan bahagian bunga dan badan pepatung menggunakan teknik kering atas basah. Kering atas basah tu maksudnya macam mana? Okey, kertas lukisan kita tu kita sapukan air dulu. Air tu janganlah banyak. Air tu kita sapu sekali jalan je, rata macam tu kan. Biar kertas tu dah basah baru kita ambil warna, kita letakkan warna. Warna tadi tak perlu kita celup pada air dah. Ambil daripada berus, daripada tiup tadi, terus je kita letak atas kertas. Maka jadilah kering atas basah. Okey, nanti cikgu tunjukkan proses. Pada video yang kedua nanti kita akan buat karya. Jadi anak-anak boleh tengok bagaimana cikgu menghasilkan catatan menggunakan teknik kering atas basah. Okey, langkah ketiga, warnakan bahagian latar pada kertas lukisan. Yang kedua, menggunakan kumpulan warna sejuk. Dah terang tadi warna sejuk apa. Okey, hijau, biru dan ungu. Okey, cikgu tu dah terang kat situ. Gunakan warna sejuk dalam karya kamu dengan ton warna hijau dan biru. Sebenarnya tak ada masalah. Kalau nak campur sedikit warna ungu pun boleh. Tak apa. Ini cadangan saja. Okey, langkah keempat, dia kata bahagian latar dan objek utama yang dah siap tadi tu, kita dah warna, dah kering.
Okey, hasilkan garisan mozaik pada bahagian latar sebagai panduan untuk menggunting. Makanya anak-anak kita kena gunakan gunting dan juga pembaris. Ni dia. Okey, cikgu ada 2, gunting dan pembaris. Gunakan yang ni untuk kita kata apa? Pensel untuk melukis, buat garisan dengan pembaris, kemudian gunting untuk memotong. Okey, seterusnya yang kelima, guntingkan bahagian latar mengikut garisan untuk mendapatkan kepingan mozaik. Sebenarnya kalau anak-anak nak buat garisan di bahagian depan boleh, nak buat di bahagian belakang kertas pun boleh. Lebih senang kalau kita buat di bahagian belakang, sebab kalau kita tersilap garis, kita boleh padam. Okey, ini bahan-bahan untuk menghasilkan catan dan mozaik. Okey, kad keras, kertas lukisan, pensel, pembaris, cat poster, berus, span. Span ni untuk apa? Span ni biasanya kita guna untuk buat dia punya latar belakang lah. Okey, gunting dan gam. Seterusnya kita pergi pada muka surat 64. Okey, 64. Langkah ke-6, tampal hasil guntingan pada kad keras mengikut susunan mozaik yang dirancang. Okey, kita dah potong bentuk segi 4, sama kan? Nampak dalam gambar tu segi 4 sama. Okey, hasil tampalan mozaik ini dah siap Proses ni akan makan masa yang lama, jadi kita kena tekun dan sabarlah bila buat kerja ni. Okey, seterusnya langkah yang ke-7, dia kata guntingkan hasil catatan bunga kekwa dan pepatung. Okey, langkah yang ke-8 ni tampal hasil guntingan pada mozaik yang telah disediakan. Okay, guna gam apa? Yang ni boleh guna glue stick saja, tak ada masalah sebab kertas dengan kertas. Okey. Seterusnya gunakan pencukil gigi untuk menyusun kulit telur. Okey, kalau tak ada pencukil gigi, kita boleh guna ni. Dalam buku teks pun dah diceritakan penyepit ni. Yang ni lebih senang kalau kita nak guna untuk kita ambil kepingan tu untuk kita tampal. Okey. Tempat untuk mencabut janggut ni. Okey. Nampak dia kata susun dan tampal kulit telur pada bahagian sayap pepatung. Macam dalam gambar ni. Nampak? Alright. Kita terus kepada langkah yang ke-10. Potong dan tampal bot impra pada bahagian daun. Kita tak ada bot impra, kita gunakan kain fat. Okey, langkah yang ke-11. Buat kemasan pada karya dengan bahan hiasan yang sesuai. Okey, kalau ada kulit kerang, guna kulit kerang. Kalau tak ada, boleh guna apa-apa sahaja cengkerang. Macam ni lala kan. Lala boleh, kepah boleh. Ikutlah mana-mana yang bersesuaian. Lepas kita beli di pasar tu, dah makan kenyang-kenyang kan, ambil kulit cengkerang tu, basuh. Okey, basuh bersih-bersih, jemur. Dah jemur nanti boleh guna. Okey, langkah yang ke-12 dia kata semburkan hasil karya dengan penyembur pengilat. Cat lah. Okey, cat clear tu kan. Tip dia kata semburan pengilat bertujuan melindungi hasil karya daripada kotor dan rosak. Kalau ada boleh guna, kalau tak ada nak buat macam mana? Okey, kita gunakan apa saja sumber yang ada. Berhati-hati semasa menggunakan penyembur pengilat. Betul Kalau boleh nak sembur ni, semburlah di ruang yang nampak kat luar tu kan. Dia macam panas sikit. Okey, ada matahari. Tempat macam tu cantik untuk tahu kalau kita nak menyembur tadi, nak cat. Okey. Kita tengok balik. Kemudian dekat bawah ni, mari lakukan apresiasi pada karya yang dihasilkan oleh rakan kamu. Bincangkan bahasa seni visual yang digunakan pada karya tersebut. Okey, contoh bahasa seni visual yang ada kat sini paling senang warna, jalinan, ruang. Okey, kalau kita tengok ni ada ruang. Okey, antara ni dengan ni ada ruang depan dan ruang belakang. Okey, kemudian kita tengok sini ada hiasan-hiasan kan. Ini kita boleh gunakan sebagai kita punya imbangan untuk mencantikkan kita punya karya. Okey, ada bahagian atas, bahagian bawah. Okey, ada kepelbagaian warna, kepelbagaian bentuk, saiz, rupa. Kemudian kita ada kontra kan, kontra warna. Kemudian apa lagi yang terkandung dalam ni? Ada harmoni, warna sejuk warna sejuk menghasilkan prinsip rekaan harmoni. Okey, tengok cikgu ni kata, kita ulang balik. Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol atau kontra dalam hasil karya. Kalau kita tengok pada karya ni tadi, okey, penegasan adalah pada bunga kekwa ni. Okey, sebab warna kekwa ni warna putih. Jadi dia nampak lebih menonjol, dan juga kulit telur pada pepatung ni. Itu kesan kontra yang terhasil. Okey anak-anak, nampak karya gabungan mozaik dan catan dengan hiasan bingkai kulit kerang. Tampal kat mana? Tampal pada kertas keras. Okey, nak cantik kena spray. Ingat tu. Okey, kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Apakah kepelbagaian yang wujud dalam hasil karya kamu? Baru je cikgu cerita tadi. Jadi anak-anak ingat semula.
Okey, nota-nota yang berguna anak-anak boleh salin dalam buku nota PSV masing-masing. Alright, kita jumpa lagi ya pada video yang kedua, penghasilan karya mozaik dan catan. Okey, bunga kekwa mekar. Keindahan bunga kekwa. Alhamdulillah, selesai penerangan nota dan penerangan daripada Cikgu Syukri tadi. Okey, cikgu harap anak-anak jelas dan faham bagaimana kita nak menghasilkan catan dan juga mozaik. Okey anak-anak, saya ulang balik catan tu kita gunakan media basah. Okey, sama ada cat air ataupun cat poster. Kemudian mozaik tu macam mana? Okey, kita tampal menggunakan pelbagai bahan. Okey, sama ada kertas ataupun cengkerang ataupun kayu dan sebagainya, dengan mewujudkan sempadan ataupun ada ruang di setiap bahagian yang kita tampal tu. Okey, ataupun kita lukis. Lukis pun boleh, tak ada masalah. Jadi anak-anak ingat tu, bila sebut mozaik, maksudnya dia tidak bertindih. Dia ada ruang di tengah-tengah, ruang sempadan. Okey, ingat. Okey, jadikan buku nota ni sebagai buku teks ni sebagai panduan utama bila kita nak menghasilkan karya nanti. Okey, jumpa lagi dengan Cikgu Syukri pada video yang kedua, penghasilan karya. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video yang pertama ni. Kita jumpa lagi pada video kedua. Okey, daripada cikgu, terima kasih. Jangan lupa subscribe pada yang belum subscribe sebagai tanda sokongan untuk cikgu menghasilkan video-video berkaitan dengan pendidikan seni visual sekolah kebangsaan. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.